6. Dia dah umur 19. Win dia dekat rumah Ubui ni tahu dari member dengan depa duk Ubui. Kata 5. Saya minum betul. Tu ambil air Win pula. Yang ketum ni dia lagi gan dia lebih pada heroin ni. Gan dia sakit bawah belakang. Lepas tu sakit pinggang, hidung merengi, menguap, merah, cerik bawah itu. Saya tahu kesan dia sakit belakang, lepas tu demam, mata merah. Dah sakit urat semua. Dulu badan dia macam ada isi dan di tulang. Bila yang ketum kan. Dengan kat makan pun ada darah rendah masuk hospital. Cerik kat pajak. Dah duduk termenung. Rasa duduk kat senang. Kerja nak mengilau lah. Dia kira ada buah plastik kat tebu. Orang nak buat ketui tu. Satu plastik tu RM5 lah. Berjual. Dalam botol dia dalam plastik. Tak dalam botol. Atau ambil yang Coca-Cola. Lepas campur ubat jamak lah. Ada ramai orang ambil ketum sebabkan masalah sakit. Kita tahu kalau dari segi tradisional, ramai orang ambil ketum ni disebabkan kononnya. Dia kata untuk dia nak kerja kuat, kerja berat ataupun panas, dia kerja dalam panas, jadi dia perlukan, dia kata tenaga. Adakah benda ni betul? Dari segi perubatan, masa tuan-tuan perempuan semua pun dah biasa tengok kan beberapa artikel, betul ketum ni dia ada sedikit bahan kimia yang menyebabkan kita tahan sakit. Mana dia ada dari segi ubat-ubat ataupun dalam bahan kimia dia tu yang kita panggil Neutrogena untuk membantu seorang tu dari segi demam, mungkin demam dia tak kebah, jadi dia ambil, mungkin membantu, dan juga dari segi sakit orang, sakit badan lah. Tapi malangnya, masalahnya bila seorang tu ambil dengan cara yang tetap berterusan, dia akan jadi ketagih. Sebab kesan dia macam juga kesan kepada jenis opiat, tapi sedikit dah hasil dia. Jadi betul lah soalan tadi, sebab dia aksiden, dia ambil ubat ketum. Tapi sebenarnya susah disebabkan ubat tahan sakit yang kita ada, yang digunakan untuk rawatan sakit yang berterusan ni, tak perlu makan lah 2-3 kali sehari, mungkin perlu sekali sehari, ataupun lebih kuat 2 kali sehari. Tapi dengan ketum maka mungkin perlukan 3 kali, ataupun kadang-kadang setiap 2 jam. Sebab ini masalah ketum, dia tak tahan lama, duration dia dalam bahasa saintifik kita panggil half life dia tak lama, 2-3 jam habis. Dari segi pengubatan, cara perawatan ada, bergantung kepada orang yang minum tu lah. Dia kena sungguh-sungguh lah dari segi motivasi untuk berhenti lah. Pada orang yang memerlukan bantuan ni, kita ada di klinik-klinik psikiatri, hospital-hospital kerajaan lah, dan juga di klinik pakar psikiatri di swasta pun mampu juga. Kita ada di klinik kesihatan di mana terdapat pakar-pakar perubatan keluarga yang diajar, ditrain dan ada pengalaman untuk merawat bidang ketum ni. Tapi masalahnya tidak ada klinik khusus lah pada kebanyakan hospital. Cuma di hospital Sultan Abaya Lestan ni kita ada klinik khusus, klinik ketagihan khusus. Jadi insyaAllah kita boleh rawat dengan cara yang lebih sistematik lah. Kalau di Lembah Kelang, di Hospital Kuala Lumpur, di Nusi Melaya, UMMC Medical Center, di Hospital Kelang, Hospital dan beberapa hospital memang ada pakar perubatan, pakar ketagihan, pakar ketagihan, dan juga beberapa orang pegawai pakar perubatan keluarga di Masjid Tanah, di Rawang sebagainya, ada banyak. Jadi macam mana pun kalau tuan-tuan perempuan ada masalah ni ataupun ada keluarga yang masalah ni, boleh berhubung untuk mendapatkan rawatan. Jadi mula-mula kita dapatkan daftarlah di klinik.
Lepas tu doktor yang merawat dia akan tengoklah dari segi macam mana penggunaan sebelum ni, sejarah penggunaan, adakah menggunakan lain-lain dadah dan ubat-ubat dan sebagainya, adakah kenapa yang dia mula dengan ketum dan kenapa motivasi untuk berhenti ketum ni. Jadi itu penting. Kalau dia nak berhenti minum ketum, nak berhenti merokok, nak berhenti apa pun sebab mak suruh, girlfriend suruh, memang tak sekuat dia kata saya cukup, saya nak berhenti, saya nak berubah. Rawatan dia ada ubat untuk menggantikan, tapi selalunya untuk ketum ni kita minta orang tu, kita akan nilai berapa banyak dia minum sehari. Contohnya kata 6 bungkus sehari, tapi berapa jam dia minum tu, dan kita akan tengok kat mana kesan masalah dia kalau nak berhenti. Kalau dia kata dia tak boleh berhenti sebab sakit badan, jadi untuk ketum, ini kita bincang khusus untuk ketum, doktor akan bagi ubat-ubat tahan sakit. Tapi bukan ubat tahan sakit yang macam itu juga, yang macam heroin, morfin dan sebagainya. Tak, kita bagi ubat tahan sakit jenis lain. Tuan-tuan mendengar pasal Ponstan, Voltaren, Naproxen dan sebagainya lah, Celebrex dan Racoxia. Jadi kita gunakan yang itu. Kita cuba dapatkan yang bertahan sehari. Mungkin kita makan 2 kali sehari, tapi mungkin kalau dia kata malam yang dia susah, kita makan pagi 1, petang 1. Kalau dia kata dia sakit macam sesama, macam beringu hidung, itu juga adalah kesan withdrawal, gian kepada ketum. Sama lah, dia ni adalah gian yang sama kepada heroin dan morfin juga, tapi tak seteruk itu. Jadi kita mungkin akan bagi ubat sesema, jadi hilang hingus, beringun. Kalau dia susah nak tidur, malam tidur kaki dia macam tarik-tarik, kita mungkin bagi ubat tidur. Ini pada yang pure lah, mana kita kata di Kedah ni cuma dia ambil ketum saja. Mana doktor akan buat urine test lah, kalau dia ni positif kepada cabu, positif pada ubat tidur, kita tak bagilah semua ni sebab dia punya penagihan kepada macam-macam lagi. Kalau ketum saja, tiada urine negatif pada semua, jadi kita akan bagikan juga ubat tidur. Tapi ini untuk sementara lah, 2-3 hari saja lah, bukan untuk 2-3 bulan lah, untuk bantu dia pada peringkat awal, untuk dia mengurangkan. Contohnya tadi 6 bungkus, kita kata lepas seminggu ni dia kena turun kepada 5 bungkus. Mungkin last kali dia minum 8 malam, tapi kita gantikan, kita bagi ubat tidur, ubat tahan sakit, ubat sesema. Kalau sakit perut, kita bagi ubat cirit dan sebagainya lah, ubat memulai perut dan sebagainya. Jadi minggu depan turun pula kepada 4 bungkus, minggu depan turun pula kepada 3 bungkus dan seterusnya, sampai pada peringkat yang dia boleh. Tapi soalan utama, katalah dia minum 4 bungkus, 5 bungkus ketum ni, ini kita kata pure, yang hijau, bukan koroi. Kata dia ambil tu, dia berhenti turis, ada masalah tak? Tak ada masalah pun sebenarnya nak berhenti turis pun, cuma sakit badan, sakit orang yang sama. Jadi kalau dia betul-betul kuat motivasi untuk berhenti dengan ubat-ubat bantuan ni, insya-Allah boleh. Tapi setengah tu tak kuat sebab ketagihan ketum sama macam ketagihan yang lain-lain. Bukan senang orang nak berhenti rokok kan. Dia ada contoh yang ada rokok pun tahu ataupun pernah ada pengalaman. Bukan senang juga orang yang minum arak sebagainya nak berhenti kan. Jadi kadang-kadang dia ada, kita panggil rindu, kan gian kepada fizikal, tapi rindu dalam hati, dalam ingatan bila fasa tertentu berjumpa kawan dan sebagainya, ternampak pokok ketum kan, kalau di Kedah nampak pokok ketum rata-rata. Jadi dia mai rindu, teringin balik, dia jadi macam badan dia macam adalah ketak sikit ke sebagainya. Jadi kadang-kadang walaupun dia minum sebungkus sehari, dia nak berhenti turis contohnya. Jadi kadang-kadang kita kena bincang lah macam penggunaan ubat-ubat gantian yang lain. Kita ada dalam Malaysia ni yang dipanggil Suboxone juga, ini boleh digunakan. Jadi tuan-tuan kena berbincang lah dengan doktor yang mengetahui pasal bidang ni untuk kita, sebab Suboxone ni tidak ada dalam klinik kerajaan kesihatan Malaysia, kita tak ada, kita kena beli. Tapi tak ada masalah sebab benda ni boleh diaturkan untuk dibeli di swasta buat masa ni. Dan kalau nanti pengalaman saya, memang kita ada pengalaman lah penggunaan ubatan Suboxone ni dalam memberhentikan ketum. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau tuan-tuan ada masalah sebungkus, 2 bungkus sehari, insya-Allah tak ada masalah untuk berhenti terus dengan rawatan ubatan bantuan tadi. Ini bukan masalah Malaysia ya, tuan-tuan. Kita tahu ketum di Kedah adalah sangat biasa, tapi sebenarnya di Amerika, di Kanada, di United Kingdom pun, sebab ketum ni dia tak salah di sana ya. Di Malaysia kita dibawa undang-undang racun, tapi di sana dibenarkan. Jadi mereka ambil ketum yang semua orang tahu, yang Malaysia yang terbaik, tapi ketagihannya serupa. Dia jumpa dengan doktor pakar di sana pun, dia nak berhenti ketum juga selepas dia ambil. Jadi penggunaan cara yang sama yang kita gunakan, ini bukan cara Kedah saja, taklah, ini memang cara international standard lah. Jadi lepas tu counselling lah.
Kaunseling bukan bermakna sembang-sembang, nasihat-nasihat, beletiak-beletiak lah. Tak. Kaunseling yang kita gunakan lebih tinggi. Dia jenis psikoterapi yang khusus, membincangkan macam mana motivasi dan macam mana membina keyakinan, kekuatan tu apa nak buat kalau berlaku, no? So mana ini lebih pada psikologi yang kita panggil psikoterapi lah. Kita menggunakan teknik-teknik khusus lah untuk penggunaan ni. Tapi walau macam mana pun, kaunseling biasa, kaunseling sokongan daripada kawan, daripada mungkin ustaz, mungkin daripada imam, mungkin daripada pegawai biasa pun, dia seorang yang membantu juga penting lah. Bukan khususnya yang profesional, tapi selalunya kalau di klinik kita lebih teratur lah daripada penggunaan psikoterapi kaunseling kita. Jadi mana dan seterusnya kenalah pemantauan di klinik ataupun sebagainya lah. Tak boleh lah ambil sekali terus berhenti, tak datang dah, kata dah berhenti. Tak, kami kena tengok juga kesan-kesan sampingan bila nak berhenti, kesan-kesan sampingan kalau dia ambil ubat-ubatan lain, no? So kadang-kadang kita kena bincang. Dan juga sokongan daripada keluarga lah, supaya keluarga faham macam mana nak berhenti tu. Bukan senang, sebab faktor ketagihan rindu tadi akan berterusan, dan kadang-kadang mungkin selama-lamanya lah.